Assalamualaikum. Pada hari ini kami akan membentangkan tajuk 3 warisan dan pendigitalan sejagat. Berikut adalah ahli-ahli pembentangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Najib Syamsuddin akan menerangkan pengenalan kepada tajuk kita pada hari ini, iaitu warisan dan pendigitalan sejagat. Dalam meniti arus kemodenan pada masa ini, warisan dan pendigitalan sejagat amat penting untuk dijaga oleh sesebuah negara yang kian pesat berkembang seperti negara kita Malaysia. Hal ini kerana Malaysia mempunyai masyarakat yang berbilang kaum dan juga agama. Namun, perlu diingatkan, perkara ini memberikan tamparan yang hebat kepada seluruh peradaban manusia kerana telah mempengaruhi beberapa etika dan juga nilai kepelbagaian masyarakat. Bagaimanakah langkah yang perlu kita ambil bagi memelihara warisan dan pendigitalan sejagat ini? Mari kita menelusuri beberapa aspek dari segi isu, cabaran dan juga cadangan bagi memelihara warisan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Nabila binti Azrul Fauzi akan membentangkan tentang rekonstruksi cerita rakyat daripada bercetak kepada digital. Isu pertama kami adalah berkaitan dengan transformasi sastra rakyat Melayu di Malaysia. Objektif kajian merujuk kepada artikel pertama kami yang bertajuk Daripada Cetak kepada Digital, Rekonstruksi Cerita Rakyat di Malaysia adalah lebih berfokuskan kepada satu persoalan, iaitu bagaimanakah transformasi penyampaian sastra rakyat Melayu di Malaysia mampu sama ada dalam memajukan ataupun mematikan tradisi sastra rakyat. Apakah itu pendigitalan sastra rakyat? Berbalik kepada definisi sastra rakyat itu, seperti yang telah dinyatakan oleh Bascom pada tahun 1965, sastra rakyat hanyalah sebagai angan-angan masyarakat yang berharapan tinggi terhadap sesuatu perkara. Namun, pemikiran ini telah dibangkang oleh kenyataan lain yang meyakinkan bahawa sastra rakyat merangkumi perkara yang lebih meluas, seperti membawa identiti dan budaya sesebuah tamadun. Hasil kajian kami adalah berikutan kepada keputusan daripada analisis penerbitan digital yang telah merekodkan bahawa kurangnya inisiatif daripada penerbit-penerbit tempatan dalam usaha memperluaskan koleksi cerita rakyat digital. Sebagai contoh, hasil karya daripada Othman Putih dan juga Arifin Said yang diterbitkan pada tahun 1995 iaitu berjudul Himpunan 366 Cerita Rakyat di Malaysia. Itu sahaja bagi isu yang pertama. Pembentangan akan diteruskan oleh Nina Eli Kasrina yang akan menerangkan tentang cabaran transformasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina Eli Kasrina binti Hari Syamuddin dan saya akan membentangkan tentang cabaran memartabatkan kesusastraan Melayu. Persoalan yang telah menyebabkan wujudnya isu ini iaitu sastra Melayu dalam dunia digital adalah apakah perkara yang telah mendorong kesusastraan Melayu semakin dilupakan di zaman dengan wujudnya zaman pendigitalan pada masa kini. Apakah cabaran yang kita dapat lihat daripada penghasilan cerita-cerita lisan terhadap buku digital? Tidak dapat dinafikan bahawa sejarah di alam Melayu telah pun menjadi saksi bagaimana daerah-daerah di alam Melayu yang dikatakan telah menerima campur tangan dari pengaruh luar. Sudah terang lagi bersuluh bahawa pengaruh budaya luar terutama dari barat telah mendatangkan kesan yang buruk terhadap masyarakat Melayu. Hal ini kerana budaya barat yang merendahkan adat-adat Melayu dengan memartabatkan adat mereka itu sendiri yang bersifat bebas. Selain itu, daya usaha oleh para cendekiawan maupun penggiat seni yang semakin berkurangan dalam mempelbagai sastra rakyat dalam cara lain yang lebih kreatif telah mengakibatkan sastra rakyat dalam kedudukan yang amat kurang memberangsangkan. Usaha dalam memulakan suatu perubahan yang serba baharu dalam persekitaran yang semakin canggih dari segi teknologi dan pendigitalan merupakan cabaran besar yang perlu dihadapi oleh rakyat Malaysia. Kurangnya kemahiran dalam pembinaan papan cerita dalam penghasilan cerita rakyat kepada buku digital juga adalah salah satu cabaran yang dihadapi dalam masyarakat kita. Cabaran dalam penghasilan cerita lisan kepada buku digital ini tidak hanya meliputi pengkaryaan dan pembangunan kandungan, malah aspek dalam pemasaran cerita-cerita rakyat juga perlu dititik beratkan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, saya akan menerangkan lagi tentang cadangan-cadangan bagi pendigitalan sastra rakyat melalui pelbagai pendekatan. Cadangan yang pertama adalah dengan meningkatkan kemahiran sumber manusia, terutama sekali di dalam sektor animasi kreatif. Sebagai contoh, program Sarjana Muda pengkhususan dalam bidang animasi yang telah pun ditawarkan di 2 buah universiti dan juga sebanyak 16 buah universiti yang turut menawarkan program-program lain yang berkaitan dengan
bidang animasi. Cadangan yang kedua adalah berkaitan dengan kerjasama antara kerajaan dengan syarikat swasta dan juga syarikat multinasional iaitu MNC. Pihak-pihak tersebut boleh menjalankan lebih banyak program-program ataupun camp yang berkaitan dengan sastra rakyat supaya dapat mencungkil bakat kesenian masyarakat muda bagi usaha mengekalkan budaya dan juga tradisi Melayu. Yang ketiga adalah memberi kesedaran yang lebih mendalam bagi membentuk sasiah kanak-kanak. Digital platform yang lebih interaktif dan juga cara penyampaian cerita yang menghiburkan akan lebih menarik minat kanak-kanak untuk melihat, mendengar dan juga menghayati nilai-nilai murni yang terkandung di dalam cerita rakyat. Yang terakhir sekali adalah mempelbagaikan platform penyampaian cerita sastra rakyat. Oleh kerana setiap individu pada masa kini kebanyakannya mampu memiliki peranti mereka yang tersendiri seperti telefon bimbit dan juga komputer riba, mereka boleh beralih daripada permainan atas talian yang tidak berfaedah kepada pembacaan ilmiah dengan menggunakan buku-buku digital. Antara platform yang percuma bagi menyokong penerbitan cerita rakyat digital adalah YouTube dan juga Facebook. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Presenter seterusnya akan menerangkan tentang isu yang kedua. Di saat pandemik COVID-19 sedang melanda dunia, digitalisasi menjadi satu platform yang penting bagi jagat raya. Revolusi pada zaman serba canggih ini telah menjadi satu cabaran bagi warisan yang diturunkan untuk generasi akan datang. Persoalannya, adakah warisan lama yang menjadi signifikan kepada bangsa bakal ditelan di reformasi moden? Apakah cabaran dalam melindungi warisan-warisan yang kini berselindung di sebalik perkembangan industri hiburan dunia? Mari kita bincangkan. Ekspedisi reformasi karya menjadi cabaran yang hebat dalam mengekalkan warisan. Antaranya adalah karyawan yang mengabaikan perkembangan budaya digital di mana ia akan menjadi penyebab utama dalam kehilangan warisan yang diturunkan. Kelompongan dalam dokumentasi, perbincangan dan wacana berkenaan isu-isu seni dan budaya juga menjadi rintangan apabila terdapat banyak platform yang boleh digunakan, namun penggunaan platform yang sesuai menjadi satu kesulitan pengguna. Kelompongan ini harus diisi dan para belia berperanan untuk kehadapan membicarakan hal-hal ini. Tambahan lagi, digitalisasi tidak mendapat memberi impak yang sama seperti pengalaman bersemuka dengan menonton aksi pentas secara langsung dari kerusi. Contohnya, membuat seni batik memerlukan praktis dari tangan ke tangan bagi memberi kepuasan yang tinggi dan memupuk rasa ikatan dalam warisan budaya sendiri. Ini tidak dapat digenggam di saat kaca yang mempamerkan penyampaian warisan dalam digital. Spektator menjadi sukar untuk mendalami lantas mencapai alat kawalan jauh menukar siaran. Penggunaan alat digital dinilai lebih jimat, efektif dan efisien dalam aplikasi seharian bagi kedua-dua pihak karyawan dan pengguna media. Namun, karya digital menjadi satu keraguan kerana boleh dimanipulasikan oleh manusia. Karya tersebut boleh didakwa sebagai hak milik individu lain setelah penyalinan dan pengolahan dilantaskan. Sejauh mana originaliti sebuah karya di media? Ini menjadi satu dilema bermain di fikiran. Warisan budaya merangkumi adat, amalan, tempat, ekspresi kesenian dan nilai. Pemeliharaan dan pemuliharaan warisan budaya menjamin kelestarian sejarah dan budaya sesuatu masyarakat. Salah satu cara untuk memelihara warisan budaya secara digital adalah dengan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi. Sebagai contoh, permainan digital mengenai seni warisan diguna untuk membangun warisan budaya maya. Ini dapat menarik minat di kalangan semua golongan tua atau muda. Teknologi maklumat dan komunikasi boleh diterapkan bermula di bangku sekolah. Selain itu, warisan karya boleh digabungkan dan dijadikan menjadi sebagai Muzium Karya Digital Negara. Ini akan mengelakkan segala penyalinan dan pengolahan yang menjadi kerisauan sejagat. Sebarang pengolahan dari Muzium Karya Digital Negara akan dikenakan tindakan oleh pihak pengurusan di mana ianya adalah hak milik negara. Selain itu, cadangan sistem muzium maya di mana aplikasi yang dipamparkan secara maya melalui peranti mudah alih. Bagi menarik minat pengguna yang lebih muda dan mereka yang mahir dalam bidang digital, ia adalah penting bagaimana suatu maklumat dipersembahkan, bagaimana untuk menyokong keperluan pengguna, bagaimana pengguna boleh belajar mengenai objek dan latar belakangnya di samping dapat menarik minat dan menghiburkan pengguna. Ini dapat menarik perhatian penonton di laman sesawang atau sosial media untuk menonton muzium maya yang diterbitkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amirah Balkis binti Muhammad Hijaz dan saya akan membahaskan tentang pemeliharaan hadis bercetak ke bentuk digital. Antara isu-isu yang sering dibangkitkan di dalam pendigitalan hadis, yang pertama adalah penyebaran hadis-hadis palsu. Antara faktor penyebaran hadis-hadis palsu adalah sikap manusia yang mempunyai pengetahuan yang cetek tentang sesuatu hadis. Bukan itu saja, malah ada juga pihak yang tidak menyemak betul-betul tentang sesuatu hadis itu yang dicari melalui internet sehingga menyebabkan berlakunya salah faham makna di sebalik hadis yang sebenar. Oleh itu, isu ini perlu dibangkitkan dan pihak yang bertanggungjawab perlu mengambil tindakan agar isu ini tidak disebarkan lagi di kalangan masyarakat Islam kerana ia boleh mengakibatkan salah faham dan juga pergaduhan. Isu yang kedua adalah serangan jenayah cyber. Seperti mana yang kita tahu, pengaplikasian hadis yang diubah ke dalam bentuk digital bertujuan untuk memudahkan akses untuk orang ramai menggunakannya. Oleh itu, mereka yang mencipta hadis digital ini dicadangkan agar mengetatkan akses dalam aplikasi ini. Bukan itu sahaja, para pencipta juga perlu melakukan pemantauan yang berterusan. Meskipun perkara ini tidak dapat dikawal sepenuhnya oleh pihak yang bertanggungjawab, tetapi ia dapat mengurangkan lagi berlakunya insiden ini. Isu yang ketiga adalah pemindahan teks hadis ke dalam bentuk digital. Penyalinan teks di atas kertas ke dalam komputer riba bukan sahaja memerlukan kemahiran dan ilmu yang tinggi di dalam bidang hadis, malah ia juga memerlukan faktor lain seperti suasana yang selesa, kesihatan yang baik dan banyak lagi supaya seseorang itu boleh menumpukan perhatian yang sepenuhnya. Semua faktor ini adalah penting bagi seseorang untuk menghasilkan kerja yang teliti dan baik. Seterusnya kita akan pergi kepada cabaran pendigitalan hadis era revolusi. Jadi setiap cabaran mesti ada isu dia kan. Jadi isunya kat sini adalah penyebaran hadis palsu. Jadi kat sini menjadi satu cabaran lah untuk pihak berautoriti khususnya untuk mendidik masyarakat ni untuk mengamalkan sikap amalan tabayun ni. Jadi tabayun ni apa? Tabayun ni adalah suatu sikap di mana kita periksa dahulu sebelum kita sebar tentang suatu info tu. Realitinya, tengok zaman sekarang ramai orang yang suka, bila tengok satu post tu ramai orang yang like dan share, dia kan nak share juga tanpa diperiksa sama ada perkara tu, benda tu sahih atau tidak. Jadi kat sini bahayalah sebab bila mana kita share benda yang tak sahih, ianya merupakan akan jadi satu fitnah lah. Jadi kat sini pentinglah untuk kita kritik dulu tentang satu perkara tu sebelum kita sebar. Kalau tak pasti, jangan share. Allah SWT ada berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6 yang bermaksud, wahai orang yang beriman, jika datang kepada kamu orang yang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan satu musibah kepada satu kaum dan tidak mengetahui, maka jadilah kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Seterusnya, jadi suatu cabaran lah untuk pihak berautoriti ni untuk mendidik masyarakat ni, terutamanya golongan yang berpendidikan lah, golongan pendidik yang lebih bersih untuk mereka ada kemahiran IT ni. Jadi bila mana dalam kita nak memelihara hadis ni kan, kita tukarkan dalam bentuk digital. Jadi pihak tersebut mestilah ada kemahiran, ada ilmu kan macam mana nak gunakan perisian software tu dan sebagainya lah. Jadi kat sini kalau tengok kan, tak jadi satu masalah untuk golongan muda sebab mereka tahulah cara nak gunakan IT. Tapi bagaimana pula dengan golongan kan yang lebih berusia? Itulah akan menjadi ambil masa yang lama kan, menjadi satu perkara suka untuk mereka mengamahirkan diri mereka dengan kemahiran ini. Jadi ini menjadi satu cabaran untuk pihak berautoriti ni untuk mereka menggunakanlah ada kemahiran IT ni. Jadi kita akan balik kepada slide seterusnya yang akan disampaikan oleh saudara Najman. Seterusnya ialah cadangan permekasaan hadis pada era digital. Cadangan yang pertama, kita hendaklah memaksimumkan dan juga mengumpulkan semua pakar ilmuwan dan juga agamawan hadis dalam pembinaan aplikasi hadis yang lebih berautoriti. Dengan menghimpunkan pakar-pakar ini, kita dapat mengenal pasti ciri-ciri yang hendak kita letakkan di dalam aplikasi tersebut. Sebagai contoh, penggunaan tulisan dan juga angka serta penggunaan warna di dalam penekanan isi kandungan di dalam aplikasi tersebut. Cadangan yang kedua ialah dengan mengembangkan cabang laman web hadis di negara kita. Dengan ini, kita dapat memperluaskan perhatian terhadap pengguna laman web hadis di seluruh negara dan juga dunia. Untuk mendapatkan perhatian ini juga, kita hendaklah mengambil isi-isi kandungan hadis daripada kitab yang muktabar.
Cadangan yang ketiga adalah kandungan teks hadis mestilah berbaris lengkap. Teks hadis yang berbaris lengkap amat penting bagi memudahkan pengguna daripada pelbagai lapisan masyarakat untuk merujuk. Bukan itu saja, dengan cara ini juga dapat mengelakkan daripada kesalahan dalam baris yang mungkin membawa maksud yang berbeza atau hukum yang berlainan dan dapat mengelakkan daripada berlakunya salah faham antara masyarakat Islam. Cadangan yang keempat adalah laman web yang mesra pengguna. Seperti mana yang kita tahu, laman web yang canggih akan menarik perhatian masyarakat terutama sekali pada aspek laman utama dan juga konten yang baik dan sahih. Bukan itu saja, kemahiran dalam membangunkan laman web yang canggih, kreatif dan mesra pengguna amat diperlukan untuk memudahkan pengguna memahami dan menggunakan maklumat yang sedia ada di dalam laman web tersebut.